Jadi kita terus kepada soalan yang pertama, Datuk. Berkaitan dengan pertama, isu rasuah. Isu rasuah yang hangat diperkatakan sekarang. Bukan baru lagi rasuah ni dah lama dah jadi. Jadi bolehkah Datuk terangkan pada kita semua rasuah ni? Apa sebenarnya rasuah tu? Adakah rasuah ni dia jenis satu dosa kecil saja? Cukup istighfar, cukup sedekah bagi makan orang susah, selesai rasuah tu? Ataupun adakah rasuah ni kira kalau sikit jumlah dia ambil rasuah tu tak apa, boleh dimaafkan? Adakah begitu? Jadi sebagai mukadimah ni kita cerita bab rasuah dulu. Jadi minta Datuk falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Syahrir. Ustaz Syahrir ni pun Tok Guru ya. Hari ni dia kena jadi pengurusi, dia buat kerja lain sikit lah. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Tuan Imam yang sentiasa sedap suara dia. Saya hari ini, sebelum saya nak pergi, saya nak, tadi Ustaz Syahrir sebut tentang timbalan mufti Ustaz Fadil, sahibul fadilah Ustaz Tajul Urus. Saya nak minta dia bangkit sikit kot, nak bagi orang terkenal, orang kelih kenal. Pasal kalau tidak tak kenal, nanti orang tengah yang mana satu dia boleh sebut tadi ni. Ustaz tengok sikit Ustaz. Ni Ustaz timbalan mufti Perlis, yang merupakan dulu bertugas di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi kalau jumpa buat jalan, kenal-kenal timbalan mufti, dia asal orang Kelantan, tapi untuk Perlis. Jadi berkenalan lah. Sagi saya suruh tu bukan siapa, sagi masa duk makan kan boleh bersembang. Terima kasih. Balik pada soalan ni, soalan pusingan pertama ni soalan berat selalu ni, tentang rasuah. Ada orang kata jangan duk cakap rasuah ni bagi kerajaan dia cakap. Rasuah adalah sebahagian daripada tajuk di dalam agama. Dia di dalam senarai al-kabair, dia dalam senarai dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar kerana ada laknat daripada Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW, hadis menyebut la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang kebanyakan kita hafal. Rasulullah SAW melaknat ar-rashi dan al-murtashi, orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Kalau perkataan laknat, dia termasuk di dalam dosa besar bila dia laknat. Kalau dia dosa kecil, dia tak kena laknat. Laknat yakni ib'ad anil rahmah, dijauhkan dia daripada rahmah. Kita tak boleh laknat orang, melainkan benda itu dilaknat oleh Allah dan Rasul. Hatta apabila dilaknat oleh Allah Rasul, hendaklah dilihat case by case. Tetapi secara umumnya perbuatan rasuah itu dilaknat oleh Rasulullah SAW, menunjukkan ia termasuk di dalam al-kabair, dosa besar. Kerana dosa ni ada dua bahagian. Satu dia panggil as-saghair, dosa kecil. Satu lagi al-kabair, dosa besar. Apa beza dia? Dosa kecil pun dosa juga, tapi dia dihapuskan dengan wudu, dengan salat, antara salat Jumaat dengan Jumaat. Tetapi dosa besar memerlukan taubat yang jelas, dan nanti kita akan sebut syarat taubatnya. Perkataan rasuah, rasyahu umpamanya ialah a'tahu, yakni memberi. Orang tu bagi, tu kita panggil rasuah. Kalau kita pergi kepada SPRM, SPRM famous dah 3 hari ni. Kalau kita pergi kepada SPRM tu, dia kata rasuah ni, lebih kurang ayat dia ialah pemberian, penerimaan, diterima ataupun pemberian suatu upah bagi dorongan, sebagai dorongan kepada seseorang ini individu bagi melakukan atau tidak melakukan tugasan rasmi, tugasan dia yang rasmi. So dia terima pun rasuah, dia bagi pun proses tu rasa. Nabi kata rashi dan murtashi, pemberi dan penerima.
Pemberi dan penerima. Itu takrifan SPRM lah. Para fuqaha di dalam kitab-kitab fiqh banyak takrif mereka, tapi saya tertarik dengan apa yang disebut Imam Al-Jurjani. Dia kata simple, dia bagi takrif rasuah. Rasuah ni ialah ma'u'tiya li ibtalil haqq wa ihqaqil batil. Apa yang diberikan untuk membatalkan yang benar, yang berhak, dan menjadikan benar yang batil. Ini kalau dia bagi itu untuk menyebabkan yang tak berhak menjadi berhak, yang berhak menjadi tidak berhak. Itu rasuah. Dalam Quran Allah kata samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Yani orang Yahudi ni dia samma'una lil kadhib, dengar kadhib, akaluna lis-suh. Dia makan suh. Suh ni sebahagian para ulama seperti Sa'id bin Jubair dan semuanya menyatakan suh ni maksudnya rasuah. Apa dia pemberian? Pemberian ni maksudnya kita bagi benda tu bukan hak kita dapat, ataupun benda tu hak orang lain, terbatal hak orang tu, kan? Kita rasuah dia supaya terbatal hak dia. Rasuah juga. Mungkin kita tak dapat apa, tapi kita nak bagi dia, nanya ke dia, kita geram ke dia, umpamanya kita suap satu hakim, kita suap pihak polis, umpamanya kita suap pihak berkuasa supaya inayai dia tu, walaupun kita tak dapat apa. Ini semua termasuk di dalam dosa besar yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia sebut bahawasanya, dan disepakati oleh para fuqaha, nak taubat ni pada dosa ada 3 syarat. Apa syarat pertama? Kita tinggal dosa tu. Syarat yang kedua, kita menyesal. Syarat yang ketiga, kita azam tak membuat dah. Itu taubat. Kecuali kata An-Nawawi rahimahullah, kecuali kalau membabitkan tentang hak orang lain. Membabitkan hak orang lain, yang ni tak boleh. Yang ni kena minta halal daripada dia. Kalau tidak, taubat tu tergantung, tak habis. Sebab itu dosa yang membabitkan orang lain ni, kita selalu ingatkan diri kita, yang ni panjang. Orang yang berzina, kita nampak teruk, berdosa lah, dosa besar juga. Tapi kalau dia insaf, dia taubat antara dia dengan Allah, habis. Tapi orang yang ambil harta orang, walau macam mana dia taubat pun tak selesai dia. Walaupun dia main masjid, lebamlah dai dia tu berulang, tak selesai. Dia kena pergi selesai orang tu. Jaga kita dengan harta orang. Jaga dengan masalah harta orang. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang selalu kita baca, Nabi SAW tengok satu lelaki, Nabi kata, kalla inni ra'aituhu finnar, aku tengok dia di dalam neraka, kan? Fi burdatin, pagi satu helai burdah, kan, yang dia ambil pada hari perang Khaybar, lam tusibha al-maqasim, yang diambil pada perang Khaybar dengan cara yang tak betul, la tashta'ilu alaihi naran, menyalakan dengan burdah tu, selendang tu api kat atas dia. Dia mati pada jalan Allah Ta'ala, tapi oleh kerana sehelai selendang diambil daripada pembahagian kerajaan dengan cara yang tak betul, dengan pemerintahan, pengurusan peperangan Nabi, Nabi kata menyalakan di atasnya neraka. Yang tu kita semua takut. Kita pun takut, kita ada urusan banyak. Harta adik-beradik kita, harta orang, jangan buat mudah. Nabi kata sehelai ni, sehelai selendang ni, padahal dia mati di dalam jalan Allah. Semua kata syahid wa huwa fil jannah, syahid dalam syurga. Inni ra'aituhu fin nar li burdatin akhadaha yawmal qiyamah lam tusibha al-maqasim. Selendang yang diambil pada hari perang Khaybar yang tak betul pembahagiannya. Ini satu hal yang
wajib kita tahu bahawasanya dosa orang-orang yang terlibat dengan harta orang tak dapat diselesaikan, termasuk rasuah, melainkan dengan selesaikan dengan individu berkenaan. Para ulama menyebut sedikit perincian tentang hal ini. Dia kata, kalangan mereka menyebut, jika sekiranya dia ambil tu rasuah, dia ambil, yang mana rasuah tu kawan tu terpaksa bagi, sedangkan hak memang kawan tu punya, hak kita, tapi dia tak mau bagi, dia guna kuasa dia supaya kita tak dapat hak kita. Dia tahan bagi duit kat swap aku dulu baru aku bagi, tapi memang hak tu kawan tu punya. Ini banyaklah tuan-tuan pergi dulu siapa saya, sebahagian negara termasuklah negara Arab macam Mesir, kita pergi, kita nak periksa apa, beg kita tu, beg kita tak ada masalah apa, dia buat masalah dalam beg kita, dia tak mau lepas, dia tunjuk kat belakang menteri, kita tahulah dia minta tu. Kalau kita tak bagi, tak naik kapal terbang ke dah, sangkut dengan dia punya fauda negara orang Islam. Mesir tu ada Azhar ni. Lah ni mungkin elok sikit, tak tahu sejak Covid ni. Dan kadang-kadang naik bas, dia tak mau teruskan bas tu, orang terpaksa bagi ke dia. Kalau hal yang macam tu berlaku, ataupun kita lah urusan takbir ni, hak kawan tu kita tak mau bagi, kita nak suruh dia swap kita tu, wajib kita bagi balik duit tu kat dia. Wajib. Kalau 20 orang, kena 20 orang lagi. Sekali mungkin bukan tanya, habis kalau tak jumpa lah, tapi dia kena bagi balik. Kalau itu hukum asal, yastahil, dia kena minta halal daripada orang. Okey, kalau tak jumpa, dia tanggung dosa. Cumanya sebahagian fuqaha menyatakan, sebagai satu ikhtiar yang tak ada di dalam nas yang jelas, dia sedekah duit tu. Sedekah pun tak dapat pahala dia bagi balik kepada fakir miskin, kepada siapa-siapa yang memerlukan, orang nak kahwin ke, tak ada duit ke, fakir miskin ke. Don't worry, mereka ni tak berdosa, mereka bukan ambil rasuah, mereka ambil duit yang rasuah kawan tu, mereka bagi, kawan DP bagi kat dia, bagi orang miskin, bagi orang nak buat jalan, bagi orang nak buat kebajikan, orang bagi rumah, boleh bagi. Ini tidak ada jelas dalam nas, tapi satu ikhtiar. Mudah-mudahan keluar daripada masalah tadi, tak tahu. Pasal kawan tu telah inayah hak kawan tu. Kalau kawan tu bagi harta kepada kita, bagi duit kepada kita untuk liihqaqil batil, untuk menyebabkan yang benda yang batil tu, dia tak berhak dapat projek tu, orang lain yang berhak, yang cukup syarat. Dia bagi kat kita, kita bagi kat dia. Artinya kita zalim ni kerajaan, pemerintahan dan pengurusan, kerana bila bagi kat dia, kualiti dia kurang. Itu yang kita berlaku dalam negara ni, negara merata lah, bangunan-bangunan runtuh, stadium runtuh. Kalau begitu tak boleh kita nak bagi balik kat dia, dia bagi pun dah batil lah, dosa kita ada. Kita hendaklah bertaubat. Fuqaha kata kalau begitu cara dia, yang mereka ijtihad, semua hak dia ambil itu dia bagi balik kepada orang awam, bagi balik pada awam, serah balik pada awam. Bagilah orang nak buat urusan apa, dia bagi buat. Ini dosa rasuah dan dosa-dosa yang seperti ini. Dan kerana dosa ni runtuh sesebuah negara, hilang maruah bagi sebuah negara. Orang tak percaya, kadang-kadang pelabur tak masuk kerana tak percaya, sistem lemah sesebuah negara. Mudah-mudahan negara kita jangan sampai macam punya teruk lah. Kadang-kadang
ramai tindakan kita tengok hari ni ada siapa dia kerana tak boleh jawab RM50 dalam akaun dia tumbai mana, dia kena penjara berapa hari? 2 bulan berapa hari kan, seorang wanita dia tak dapat jawab. Kita tak apa keterusan, tapi hal yang sama supaya dilalui ataupun dihadapi oleh semua pihak, sama ada yang di bawah ataupun di atas. Dia mesti, kalau kawan ni tak boleh jawab kena, yang atas yang berjuta-juta lebih kena jawab lagi di mana duit dia datang. Saya ada pengalaman kena soal dengan SPRM ni kan, boleh cerita tadi kan. Dulu ada, saya tanya tuan-tuan tak apa carilah, ada orang yang bertugas di bawah saya. Jadi dia bertugas bawah saya, tak mahu sebut bahagian mana lagi, pergi cari pula, bukan hak law ni, hak dulu, berapa tahun dulu. Jadi dia pergi duduk di hotel. Dia di hotel tu dia duduk, hotel tu wujud. Dia claim lah berapa malam dia duduk masa bertugas tu. Dia bawa dia duduk bawa lah main pejabat. Kita tengok hotel ada, dia tidur berapa hari, memang betul atas tu. Kita sign. Bila kita sign, tanda kita sokonglah permohonan dia untuk dapat claim balik. Pihak SPRM ni dia masuk pergi ke hotel tu. Maksud bukan petugas di pejabat saya aja, ada ni cerita lama ni. Ada orang lain lagi lah tu dia pergi tu. Rupanya depa guna resip hotel tu betul, tapi bilik tu dah jadi double orang lah. Depa ambil resipnya, depa tak duduk pun. Depa pergi ke lain. Di atas sangkaan depa memang berhak untuk dapat duit tu. Kalau depa tak tidur, depa dapat duit cash lah. Itu sangkaan depa. Tapi peraturan dia tak kata begitu. Kalau hang tak tidur, artinya hang tak dapat apa. Kalau hang tidur dalam kereta ataupun tidur rumah adik-beradik, ambil resip tu salah. Depa punya sangka dah tidur rumah adik-beradik, dah tak tidur hotel, ambil lah claim tu dengan cara pergi buat resip hotel tu. Salah. Mari daripada Kuala Lumpur buat surat siasat, rakam percakapan saya, letak, kena baca supaya kita sign. Kita sign, kita tengok hotel betul, hari betul, sign kita tak tahu, dia tak tidur. Rupanya satu bilik tu dah 3-4 orang guna resip satu bilik tu saja. Tapi tak apalah, lebih kurang kes tu 600. Tapi pegawai yang main tu jauh dia, nampak tu kemahiran untuk mengatasi masalah 600 tu. Tapi kalau kita harap bagi negara kita ni, kalau hak berpuluh-puluh juta, ratus juta kena lagi kemahiran, barulah kita dapat menjadikan negara ini aman dan selaras dan telus integritinya di setiap peringkat. Terima kasih. Ahsanallahu ilaika. Jadi kita harap kita ni bukanlah bila melibatkan kes-kes hak yang tinggi, hak high profile ni, kita jadi macam cerita musang berjanggut. Undang-undang ni kanda yang bikin, nanti kanda ubah lah. Itu satu bala yang besar kepada masyarakat keseluruhannya. Baik Datuk, satu lagi isu yang sedang viral sekarang ni yang kita dikejutkan berkaitan dengan vaksin, yang mana sebahagian pihak yang tak memilih untuk tidak mahu divaksin ni, mereka buat fake ID dalam MySejahtera. Jadi dengan berapa bayaran tertentu, ada pihak tertentu akan uruskan. Jadi dia ada dapat ID MySejahtera ni seolah-olah dia ambil vaksin. Jadi ditipu, dan sebahagian mereka ni sehingga ke peringkat lepas boleh keluar negara, dan lebih berat daripada itu, mereka boleh buat umrah. Bila balik barulah dapat diketahui rupa-rupanya mereka tak divaksin, dan disiasat pula rupa-rupanya ID vaksin tu adalah palsu. Dan hari ini kalau kita lihat dalam media,
bagaimana pasukan penyiasat telah berjaya tangkap bahagian pasukan yang bekerja dalam bidang perubatan ni. Dialah yang uruskan dengan jumlah bayaran tertentu yang kita tengok viral, orang duk share di Facebook, keratan WhatsApp depa semua ni. Lebih kurang harga kalau nak tukar ni sampai 2,500 boleh dapat fake punya dah ambil vaksin, walhal belum. Jadi dari segi hukumnya Datuk, bagaimana kalau satu orang tu dia tipu, dia kata dia dah ambil vaksin tapi sebenarnya belum, dia tipu status dia. Lebih dahsyat daripada tu, macam mana pula Datuk kalau dia pergi umrah sampai balik selamat, macam mana umrah dia Datuk? Okay, terima kasih. Tuan-tuan rasa macam mana? Boleh tipu kah? Nak pergi umrah ni ibadat tipu ni? Boleh. Tuan-tuan, saya baru balik umrah jugalah. Saya pergi awal bulan 12 hari tu, saya balik. Dia nak pergi, saya nak cerita dulu lah sebelum nak cerita nak pergi umrah ni. Kita hadapi ni, sebelum nak pergi ni kita kena buat RTK ya. Kita kena ada check, kena ambil, kena update, kena hantar kepada dia, baru kita boleh fly. Kena bayar hak yang test, hak 300 tu, untuk kena test yang tu dulu, baru boleh naik ke terbang. Lepas naik ke terbang sampai ke sana, di sana dia ada sistem, dia panggil macam My Sejahtera kita juga, dia panggil Tawakalna kan. Kemudian sistem Tawakalna itu dia guna untuk dia check kita. Dia macam kita kena bawa, sebab tu pergi sana sentiasa nak kena bawa. Satu lagi Tamarna, umrah. Dia kita tak boleh pergi masuk Raudhah ke apa, melainkan kita kena, semua kena daftar di situ. Dan dia bagi tahu time bila kosong, time bila banyak, time bila kosong tu tak ada lah, time bila kurang, time bila merah. Logik daripada sistem dia buat tu, sampai kita nak tawaf bawah tu hanya yang kita masa umrah saya boleh. Masa kita tak umrah, kita tawaf di atas. Kita tawaf yang betul di Kaabah tu, tuan tengok tu semua orang yang kena pakai pakaian umrah. Dia tak benar kan. Melainkan sebahagian orang dia tipu lah. Dia pergi pakai pakaian umrah, kain ihram, dia pergi tawaf situ. Sebenarnya dia tipu lah. Tapi dia hanya nak bagi orang yang tak mau ni, tak mau crowded, tak mau zahmah. Okey. Bila kita nak naik kapal terbang balik, dia test lagi sekali. Suppose naik kapal terbang tu semua okey lah, kan? Bila sampai KLIA, sekali lagi dia test. Tu test kita tu 2-3 hari ya, baru keluar keputusan. Saat ni kita nak potong gelang, kena balik, kita kena kuarantin. Sekali lagi kita test. Okey. Ikut-ikut tu macam banyaklah test lah. Arab Saudi, tuan-tuan, masa saya ada pilih kes dia lebih kurang 30 lebih, 40 lebih keseluruhan Arab Saudi. Tapi bila dibuka umrah, geng-geng yang ada COVID ni pergi dengan apa? Dengan CJ Pasu tu lah. Saudi pun dah jadi 1,000. Dah jadi 1,000. Tu saya nak cerita fenomena dia dulu. Pertama, tuan-tuan, kita pergi pada dalam Musnad Imam Ahmad, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi kata ke dia tawaf, Nabi kata apa? Innaka rajulun qawi fala tuzahim 'ala al-hajar al-aswad fatu'dhi ad-dha'if in wajadta khalwatan fastalimhu wa illa fastaqbilhu wa hallil wa kabbir. Nabi kata, Umar, kau ni orang kuat, rajul qawi, jangan duk pi rempuh pi berasak di masjid, di Hajarul Aswad tu.
fatu'zid dhaif, nanti orang lemah akan sakit dengan kau pasal kuat kan. Kalau ada ruang, Nabi kata kau ciumlah Hajarul Aswad tu. Kalau tak ada, kau menghadap daripada jauh, kau la ilaha illallah Allahu akbar cukup. Padahal nak cium Hajarul Aswad tak mau bagi sakit orang. Macam mana kalau kita pergi bawa penyakit bagi jemaah sakit? Ni hakis ni. Dan dia rasa tak salah. Kita ni, kita lupa satu hal. Agama ni bukan dia tanya hubungan kita dengan Allah ya. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Orang yang, adakah orang yang nak beribadat kepada Allah tapi menyakitkan orang lain? Itu yang kita sebut dulu. Orang mas semayang, Allah suruh. Kuat dalil Nabi suruh orang semayang jemaah. Kuat kesaan semayang jemaah. Tapi Nabi kata apa, orang makan bawang putih boleh main tak? Tak boleh. Man akala min hadhihi syajaratil khabitha fala yaqrabna fi masjidina. Siapa yang makan pokok ni, yang busuk ni, jangan main hampiri kami di masjid kami, kata Nabi. Padahal bukan demam pun, bau busuk, ganggu orang semayang. Nabi tak bagi. Kalau kita bawa penyakit pergi kat Mekah dengan Madinah, agak-agak boleh tak? Tak, yang penting kita boleh istighfar, boleh semayang, boleh dapat fadilat. Berikutnya ialah itu dari segi syarak, tanpa ambil kira ulul amri lagi pun salah dari segi syarak. Menyakitkan kaum muslimin yang lain. Tak pasal-pasal Tok Arab ke apa yang sihat tu balik-balik dapat COVID kita. Dia sangka kita ni amanah, kita tak tipu. Kita ghash, man ghashana falaysa minna. Siapa yang tipu orang Islam bukan di kalangan mereka, kata Nabi. Tipu. Agak-agak kalau kita tahu satu orang tu mungkin ada penyakit, dia tak test apa, kita duduk tepi dia. Kita tak duduk tepi dia dalam keadaan macam tu. Yang seterusnya ialah kita jangan ambil ringan soal mentaati ulul amri dalam perkara yang memang syarak suruh taat. Ada orang ni dia anti kerajaan. Daripada kecil yang dia tahu, dia kerja nak lawan semua benda, dan dia anggap lawan kerajaan tu dapat pahala. Ada kala perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim menjadi jihad. Tapi nak kena tarifkan dulu lah betul ke zalim. Tak. Ada apa? Ada. Tok Bilal nanti lu kita. Ingat Tok Bilal jatuh ke? Apa nama? Ada kala memang disuruh untuk kita menegur pemerintah, tetapi taat kepada pemerintah di dalam perkara yang tidak mungkar wajib. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Sebab orang dia anggap ni bukan hukum agama. Hukum agama tu ada nas Quran. Nabi dalam hadis Muslim kata al mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Di atas individu muslim wajib dengar dan taat selagi tidak disuruh pada benda maksiat. Bila suruh benda maksiat tidak ada dengar, tidak ada taat. Maksudnya taat kepada kerajaan di dalam perkara yang tak maksiat wajib. Ada orang yang ingat benda ni politiknya. Allah ni jenis mengampu. Alhamdulillah saya ingat saya tak mengampu lah. Mudah-mudahan hak mana saya tabur banyak, hak mana kita patut kata ya, kita kata ya. Dalam hukum hakam, kenapa masalah vaksin dan seumpamanya ni? Kerana nak mengelakkan benda ni lah. Dan proven pun, terbukti pun dari segi graf orang yang kena dan tak kena yang ambil vaksin.
Melainkan kalau kita tak mau ambil, kita tak kacau orang, tak apalah. Kita duduk di rumah kita, kita tak pergi mana, kerajaan pun tak wajibkan. Kita duduk di rumah kita, tak apa. Tapi bila kita pergi bergaul dengan orang lain terkena, ini adalah satu kesalahan. Saya bimbang orang yang pergi itu, dia penyebabkan ramai orang kena, dan dia pembawa, dia menyebabkan dia menjadi orang yang berdosa kepada banyak pihak. Kalau kita dah buat langkah semua dah buat, ambil vaksin apa semua, kena juga, tak apalah, kita taklah boleh kata dah kena juga, tak payah lah, kan? Orang tak boleh kata lah dah. Orang kata hang bawa kereta dengan laju sangat, tu bahaya ni. Anak kita kata ada pakcik tu bawa motor pelan pun belakang, pasal apa nak marah kami yang bawa laju. Kita cakap pada hukum adab. Nak jadi luar daripada, bila jadi setelah kita mengambil langkah luar daripada kebiasaan kita, luar pada jangkauan kita, itu tidak salah di sisi syarak. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih banyak Datuk. Berkaitan dengan vaksin ni juga Datuk, sebahagian kalau kita tengok di media sosial, ada yang mereka gelar diri mereka Ustaz Abu sekian-sekian, orang panggil mereka Ustaz. Mereka antara golongan yang tak mau vaksin, tapi mereka takutkan pula orang ramai yang ambil vaksin, cuba cek kod darah ni berjangkit HIV, jangan mentuhankan WHO, seolah-olah orang ambil vaksin ni berdosa, bahaya. Jadi sebenarnya macam mana sebahagian golongan boleh fikir sampai ke situ, Datuk? Betul ke bahaya vaksin sebenarnya? Kita ni syarak tak kata wajib ambil vaksin. Syarak kata kita wajib menjaga jangkitan diri kita daripada kena pada orang yang tu. Kalau kita dah kena, dan syarak suruh kita elak diri daripada kena penyakit tu. Tu Nabi tak bagi, idza sami'tu ta'un bi ardin fala taqdamu 'alaiha. Jika kamu tengok ta'un berlaku satu tempat, jangan kamu pergi padanya. Idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minha. Jika berlaku pada satu tempat dan kemudian kamu ada di situ, jangan keluar daripadanya. Itu garis panduan yang Nabi SAW buat. Tapi untuk zaman lah, orang tak ada jumpa ubat apa-apa yang berkesan. Pemerintah ijtihad vaksin. Saya buat contoh lain lah. Bawa kereta kan, dia kata bahawasanya bila malam pasang lampu. Itu ada juga orang pasang lampu malam aksiden, ada. Tapi dia kata tu pasang lampu terang kereta baru pun aksiden malam-malam, aku tak payah pasang. Ini ikhtiar yang logik pada masa itu. Bawa kereta, dia kata pakai tali pinggang keledar. Awak hampa mempertuhankan tali pinggang keledar. Mai satu mangkuk apa kata kita macam tu, kan? Apa pertuhankan tali pinggang keledar. Kita itu satu ikhtiar. Kalau hampa tak mau ambil vaksin, hampa bagi satu alternatif yang mana manusia secara keseluruhannya dapat berpegang alternatif itu dalam menghadapi wabak. Yang tu je. Kalau ada, tak apa. Ataupun dia kata saya rela kalau kena pun penyakit ni, boleh. Maksudnya saya tak mau ambil, bukan saya pergi cari penyakit, tapi kalau kena saya tak mau, tak apa. Ataupun kalau kena pun saya tak mau berubat. Saya tak mau berubat, saya tak apa, biar saya kena, saya tak kisah. Boleh kalau kita kena, kita tak kisah. Kerana para ulama berbincang. Dengar elok masalah ni, takut keliru. Para ulama bincang, kalau satu orang tu sakit, wajib tak dia berubat? Ni saya buat. Kita sakit, mak ni sakit kaki, dia kata kita, mak pergilah berubat, tak apalah, aku tahan. Wajib ataupun tak dia berubat? Kalau kata wajib, artinya kalau dia tak pergi berubat, dia berdosa. Tu faham wajib. Tapi kalau kata tak wajib, pilihan, dia tak pergi berubat, dia tak kacau orang pun, tak berdosa apa, dia tahan. Sakit kepala lah, jom pergi hospital, jangan sebut hospital.
ayahanda tak mau. Macam apa, Ismail Ulam Raja kan, dia tak mau. So adakah berdosa? Dia tak berdosa. Dalilnya hadis Ibn Abbas lah, yang perempuan hitam yang mak itu, yang dia selalu dia kena histeria. Dia kata, Nabi kata, in syi'ti da'autullah an yashfiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Hadis Bukhari. Jika kau mau, aku doa pada engkau supaya Allah sembuhkan kau. Jika tak, kau sabar, kau masuk syurga. Jadi dia pilih untuk sabar, bagi dia syurga. Jadi boleh. Tapi kita tak boleh bagi penyakit kita ni, dah kita tak mau soal, kita pergi kena kat orang lain. Ni aku batuk ni, hang nak tengok duk sihat dah, kepala kau orang batuk sikit. Tak boleh. Yang tu menyakiti orang Muslim, tak boleh. Menyakiti orang haram. Kalau kita rasa kita nak kena seorang-seorang, kita duduk di rumah kita, kita tak keluar, duk kena COVID seorang-seorang kita, tak ada masalah, kita seorang. Masalahnya kita ni keluar, lepas tu jumpa dengan anak pinak kita, adik-beradik kita, kita bawa penyakit tu bersambung-sambung. Di situlah datangnya tentang hukum-hukum ni. Ustaz tu seorang tu, kita tak usah kira lah, dia tu cara dia lah. Dia suka kan benda macam tu kan. Wallahu'alam. Ada soalan lain? Ahsanullahu ilaika. Soalan yang berikut ini Datuk berkaitan dengan kita baru sahaja hadapi musibah banjir di luar dugaan. Sebahagian negeri ada yang memang dah saban tahun hadapi banjir, tapi ada juga tempat yang memang di luar dugaan mereka. Mereka ingat banjir ni biasa saja, tengok-tengok sampai habis tak nampak bumbung, sampai tinggal tangga rumah saja dan sebagainya. Jadi soalan banjir yang makin tahun makin dahsyat berlaku ni, adakah banjir luar biasa ni disebabkan dosa rakyat, ataupun adakah banjir luar biasa ni merupakan amaran Allah Ta'ala kepada pemimpin supaya jangan dibiarkan alam sekitar, ekosistem ni ditarah tanpa had, sehingga menyebabkan rakyat kebanyakan yang terkesan, ataupun sekadar takdir sahaja, sabar, redha, teruskan hidup macam biasa. Nasihat Datuk. Wallahu ta'ala alam. Yang pertamanya, kita terima satu hakikat, dunia ni mesti ada hujan, mesti. Kita taklah kata kita nak duduk di dunia ni tak ada apa-apa hujan. Hujan kan kena demam, sakit, kekurangan buah-buahan. Walana baluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin. Allah beritahu, uji kita ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, buah-buahan, kematian. Itu akan berlaku dalam dunia ni. Cumanya siapa baca sejarah Abu Qilabah, banyak ujian yang kena dalam hidup dia, daripada banjir, daripada binatang haid buas, macam-macam. Kalau benda tu berlaku kerana nature tu memang macam tu, pelih, negeri-negeri lain pun hadapi banjir, bukan kerana tanda manusia buat apa pun. Memang kalau tak ada apa manusia tebak, memang dia banjir lah. Dunia mesti ada. Itu bahagian pertama. Bahagian ni kita tidak timbul masalah, kita anggap ujian Allah. Bahagian yang kedua ialah bahagian benda tu berlaku disebabkan tangan kita. Saya nak buat contoh mudah, tuan-tuan nak faham. Kita tak pasal-pasal, kita tak ada sebab apa-apa, kita dah ambil langkah kesihatan semua, kita demam je, sakit. Ujian Allah. Tapi kalau satu orang tu pergi cari cakorai, ambil ketum, bubuh dengan bagus dengan ubat nyamuk apa semua, tek lembu pula buh kat atas tu, buh kan, buh apa lagi? Apa lagi? Ubat gegat kan?
Apa lagi dia bubuh, minum-minum, mai dengan ketak, sakit semua. Orang kata apa? Ujian Allah. Dia kata, hang ni, hang dah minum, hang ambil benda tak tahu alam. Oh, yang ingat kau ambil mahal tak tahu kena. Tu imam tu tak ambil apa, rokok tak isap, apa tak isap, pun demam. Aku demam. Apa bezanya? Sama-sama demam. Satu demam memang ujian alam ni. Satu demam ujian juga, tapi buatan tangan hang sendiri. Yang bahagian ni seorang tu bertanggungjawab. Kerana Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Dia campakkan diri dalam kebinasaan. Dia cari pasal. Saya buat contoh-contoh, selalu contoh common sampai dengan kuliah saya selalu buat. Naik bangunan, nak cat bangunan ataupun naik pokok nyok, nak ambil buah nyok. Mai angin kuat atau terkejut bewok dari pokok nyok, terlepas tangan, jatuh ke bawah, mati. Mati tu dapat pahala. Mati tu cari rezeki. Naik pokoknya fikir masalah banyak. Bini duk beletak tiap hari, masalah tu hutang apa semua. Lepas tangan, jatuh ke bawah, mati juga. Nampak cara mati sama, tapi yang pertama mati dapat pahala, yang kedua mati bunuh diri. Nak beza yang tu dulu. Sehari baru kita boleh bincang hak mana banjir yang buatan orang, yang mana banjir memang ujian Allah Azza wa Jalla. Bagi Tok Bilal kita bang dulu. Tuan-tuan, kita sambung semula tentang perbincangan kita. Ni hak rakam ni dia kena sambung dulu ni. Kalau sekiranya satu hal itu berlaku memang alam macam tu, tak ada masalah. Kita tak terbabit, jangan tangan kita. Sebab tu Nabi SAW kata, Allah dalam hadis Abu Dawud yang saya sebut ni, sawwaballahu man qata'a syajaratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang potong pokok bidara, Allah celup kepala dia dalam neraka. Sawwaba ni yakni Allah rendahkan, khafada akhfata, yakni Allah rendahkan kepala dia dalam neraka. Ulama-ulama dulu mereka bincang pasal apa potong pokok bidara kena rendam kepala dalam neraka. Di kalangan mereka kata mungkin mansukhut. Di kalangan mereka kata pokok Mekah ya kot. Tapi Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini dalam Sunan Abi Dawud, dia menyatakan bahawasanya kerana pokok itu orang duk lindung jadi tempat teduh orang. Bila pengembara di padang pasir atau pengembara di jalan, dia pun panas semua. Bukan ada tempat-tempat R&R dulu, tak ada. Ada pokok. Pokok yang bertahan di padang pasir ialah pokok bidara ni. Bukan saja orang, binatang pun berlindung di bawah pokok tu. Mai satu orang tak ada satu pasal, sebab tak ada, gatai tangan terbang. Nabi kata Allah celup kepala dia dalam neraka, tekan kepala masuk neraka. Maksudnya orang ni hati perut dia cukup tak elok. Tempat boleh orang duduk elok, pasal apa yang nak pergi terbang? Satu, itu yang saya sebut. Dan agama ni tuan-tuan, dia ada unsur ini. Bukan, dia memang tekankan unsur ni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Abu Hurairah, Nabi SAW katakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhin nas. Nabi kata, aku tengok satu orang lelaki duduk bernikmati nikmat dalam syurga. Disebabkan kenapa? Dia potong satu pokok yang duduk tengah jalan, duduk menyakitkan orang. Pokok tu duduk di jalan, jatuh, kena kaki orang, ganggu orang. Dia dengan ikhlas ubah pokok tu ke tepi. Nabi kata, aku tengok dia sedang menikmati nikmat dalam syurga.
Tengok, jaga kebajikan orang. Dalam riwayat At-Tabarani, Nabi SAW kata, man adzal muslimin fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Siapa yang menyakitkan orang Islam di jalan mereka, wajib ke atasnya laknat mereka. Artinya, tuan-tuan, kita tak usah cerita balak ke apa dulu, kita cerita kita ni. Tak pasal-pasal pitok barang kat jalan, orang lincin jatuh. Apa saja kita buat, apa saja kita buat, dia menyakitkan orang. Sebab itu yang Nabi kata, ittaqul la'anain, takutlah kamu kepada dua yang dilaknat. Sahabat tanya, wa man la'anan ya Rasulullah, apa yang dua dilaknat? Nabi kata, alladhi yatakhalla fi tariqihim aw fi dhillihim, atau yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang yang pi buang najis di tempat jalan orang ramai ataupun di tempat teduh mereka, pipi gayat. Ya Allah, siapa punya kerja ni? Kita asalnya tak boleh laknat. Kalau kita laknat orang, laknat tu menjadi ke tak? Siapa dia yang akan timpakan laknat? Siapa yang akan timpakan laknat? Kita ke Allah? Allah yang timpakan laknat. Kalau kita laknat orang, Allah tak timpakan, buat apa kita nak takut? Tapi Nabi kata, takutlah dua yang kena laknat. Maksudnya, orang Melaka katakan, orang tak lahanat betul siapa dia buat kerja ni kan. Nabi kata, kamu kena takut laknat tu. Maksud laknat tu kena. Kalau tidak nak takut untuk apa? Kalau dia tak kena, buat apa untuk kita takut? Nabi SAW suruh kita takut kerana dia kena. Yang demikian ini dibuat dalam di dalam Milqatul Masabih. Dia kena. Sebab tu orang yang kalau buat macam tu kena, ini yang saya sebut tuan-tuan, kalau orang tu tadi kan, potong pokok bidara, Tuhan celup pada dalam neraka. Kalau kita potong pokok hanya kepentingan kita sampai rumah orang tenggelam, bukan jalan orang, agak-agak macam mana dosa dia? Potong pokok sampai habis rumah orang. Yang hebat tu, balak tu boleh main tepi rumah, tapi dia kata tak ada siapa potong, dia potong sendiri. Tak ada siapa salah, artinya tak ada siapa yang salah. Balak tu main sendiri, sama-sama kawan-kawan dia duduk sembang-sembang, balak tu dia potong diri dia, timbul main turun depan rumah orang. Kalau pergi buang air najis bukan di rumah orang, di tempat teduh orang, kat pokok tu orang duduk berteduh, kita satu orang pergi kencing tu buang air besar, orang main-main, ya Allah, boleh kita duduk tadi, dia perangai, dia laknat tu kena. Agak-agak orang yang pergi tebang pokok apa, sehingga bukan segala air najis masuk dalam rumah orang, masuk dalam masjid, masuk di sekolah. Saya pergi dulu sangat, dahsyat. Saya taklah kata pasal lalak dulu sangat, dahsyat banjir ni. Tak tahulah sebab apa, kena buat kajian lah. Tapi pelik lah kejadian-kejadian tu. Orang kata tak ada balak yang ditebang, tapi ada balak yang main. Balak tu kita tak tahu balak mana. Ada persatuan bahagian perhutanan konon nak bagi tahu saya, dia kata tak ada pembalakan haram. Ada yang kata haram. Memanglah haram pun jadi tak haram lah kalau kita bagi lesen. Dia kata tak ada siapa potong balak, tapi orang ambil gambar botak habis. Yang tu banyak persoalan pun nak kena jawab lah. Satu Suruhanjaya nak kena ada. Dan ini pun kita kena kata, betulnya kena nasihat semua pihak lah. Kena termasuk dalam kisah rasuah ni juga, kena berkata benar kepada sesiapa sahaja, sama ada orang bawahan ataupun orang atasan, sama ada rakyat marahin ataupun bangsawan. Kita kena habaq kat dia, yang salah
Tidak orang awam jadi mangsa. Wallahu a'lam. Sebab tu ini adalah satu kesalahan. Kita pun sendirilah ambil iktibar tempat-tempat orang berteduh, tempat orang tak elok. Sama juga saya nak kian tandas masjid. Bukan tempat berteduh lah, tapi sama juga. Orang buat tandas, orang jaga elok-elok. Dia guna sampai orang kemudian tak boleh nak guna. Main-main kau kemudian lahanan betul dia kata. Kita mungkin tak kata, dia kata. Minta maaf lah. Orang hisap rokok satu lagi, saya sebutkan lagi yang hisap rokok memang marah saya sebut tu. Tuan-tuan pergi RNR, tuan tengok lah. Mereka masa duduk buang air, mereka hisap rokok. Lepas tu batang rokok, lepas tu mereka tok lah di panggil apa tu? Tempat flash waktu tempat ayam. Tuan tengok semua tanda-tanda orang kebanyakan tu ada hitam bekas api rokok. Tu harta awam tu. Peruntukan tu bukan dia nak bakar, dia bakar rumah dia lah. Ini semua tuan-tuan, kita guna harta awam. Kita kadang-kadang duk cakap mereka ni menyalah guna harta awam. Kita kena fikir diri kita lah. Kita guna harta awam tu tandas ke apa, tarik elok. Macam mana kita tarik tandas rumah kita? Rumah kita tarik elok, takut patah. Mesti rentak sekali. Patah. Baru pasang kepala paip, ya Allah, dia buka dengan pelayar lah. Saya nak sebut masjid-masjid ni kan, kepala paip nak ambil wudu, buka elok lah. Perak buka, patah. Kita pun heran kadang-kadang kepala paip yang ambil wudu ni patah. Mungkin dia nampak syaitan banyak boleh tampak kepala paip kan, ganggu dia nak ambil wudu ke apa. Cuba tengok kepala paip masjid patah, yang tu patah. Basuh apa? Kalau dia loose tu mungkinlah banyak kali orang ni bilik ayam patah kepala tu. Tu harta awam tu, jangan dia fikir harta awam kita ya. Kita guna tandas awam sama juga, tutup pintu elok. Rumah kita tutup elok. Lepas kita guna, cuci elok. Ada hukum syarak tu di situ. Sekali kita guna harta awam, kita kalau sebab tu kita ni, kita sentiasa nampak kat orang betul salah. Kalau kita dapat tempat tu, kita 2 kali 5 yang tu lah. Cuma tuan-tuan tengok, tak ada parti politik dalam negara ni yang tak memerintah, pakat merintah habis. Apa kesimpulan tuan-tuan tengok? Minta maaf lah yang parti mana-mana. Kesimpulan dia 2 kali 5, 5 kali yang tu ya. Masa duduk bawah dia punya pukul hebat, dia naik atas, dia habis korang tu juga. Dia kadang-kadang tak ada 5 hari dia lagi zakat ni. Sebab kita ni lah. Kita ni macam kita. Kita harta awam dia guna. Kita pun harta awam kita guna hari-hari. Jaga harta awam, jangan rosak. Allah. Ahsanullah. Boleh lagi masih ada sikit. Ada kesalahan? Ada lagi? Okey, boleh. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lebih kurang 1-2 soalan lagi boleh ya? Jadi harap tak sakit lutut lagi dah. Tak apa, masjid dah jamu kot. Saya dulu ni duduk pokok ni dulu ni kan. Ni kira main masjid ni lah. Dulu saya main kapet lama, dia main kapet baru ya. Baik Datuk, ada soalan yang berkaitan dengan kekeluargaan pula. Jadi dalam isu rumah tangga, suami isteri, dan zaman sekarang pun zaman apa saja perkara suka viral, suka share, suka tunjuk kat orang. Mari birthday dia akan rakam, dia tunjuk dia sayang pasangan dia. Barangkali benda-benda tu baik, tapi ada juga 1-2 sisi buruk. Antaranya Datuk yang jadi trend sebahagian masyarakat di TikTok ke, di Instagram ke,
bila mereka kelai ni, mereka simpan, tunggu satu masa, tengok dia intip ikut pasangan dia yang kononnya curang dan sebagainya, dia rakam daripada A sampai Z dan dia viralkan atas alasan dia kata dia pun mangsa kena zalim, orang semua kena tahu, kena tolong dia juga, dia tak salah sebab dia tunjuk ni nak bagi tahu pasangan dia tu jahat. Jadi ini bukannya satu dua kes, banyak dah orang buat perangai yang sama. Bukan nak share hak baik-baik saja, hak buruk-buruk macam ni pun nak di-share, aib suami dan isteri dan sebagainya. Jadi apa pandangan dalam syariat berkenaan perkara ni tu? Terima kasih. Ini pun masalah media sosial ni. Saya tengok juga kes ni, ramai orang tanya tapi saya malas nak jawab. Cuma dah Ustaz sebut ni, saya nak sebut di sini. Pertama, suami isteri kita ni, kita sendirian, kita selalu fikir hak orang Muslim lain, hak orang Muslim lain, hak orang Muslim lain tak baik buat nanya orang Muslim lain, tak baik buat orang jalan Muslim lain. Tapi kita selalu lupa isteri kita tu saudara Muslim kita, kita tak boleh buat nanya lah. Suami kita juga macam tu. Kadang-kadang kalau kita buat dosa dengan isteri ataupun dengan suami kita, kita rasa macam tak apa berdosa sangat, dia tu memang duduk dengan kita pun. Ini salah cara kita fikir. Dia adalah Muslim. Dosa macam kita bagi tahu selalu, dosa ada dua. Satu dosa yang memang kita boleh bantah terbuka sebab dosa tu dibuat cara terbuka. Macam apa? Dia pergi duduk tengah padang macam tu, dia duduk pergi bogel macam tu, bolehlah kita bantah dia apa ni. Ataupun dia pamerkan tubuh dia, buat satu maksiat, dia jadi LGBT ke apa, orang tak tahu, tapi dia duduk pergi iklan, inviting people, panggil orang macam supaya support dia. Kita bantah dia terbuka, walaupun dosa peribadi tapi dia buat terbuka. Ataupun dosa yang bahaya, misalnya dia ni kaki penipu, scammer, kita kena dedah dia. Kalau tidak orang duk kena oleh internet ni. Orang tengok dia pakai lepai ke apa, kepala duk bagi duit, kita kena beritahu, saya kena lah, kena beritahu. Tapi dosa yang peribadi antara satu orang dengan Allah, yang itu kita tak boleh buka. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i illa bisu'i minal qawli illa man zulim. Tuhan tak suka menzahirkan perkataan buruk kecuali orang yang kena zalim. Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi kata, ya ma'syara man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbihi fala tu'dhul muslimina wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u awratihim faman tatabba'a awrata akhihi muslim tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Nabi kata, wahai mereka yang Islam dengan lidah mereka tidak masuk iman dalam jantung hati mereka, jangan sakiti orang Islam, jangan aibkan mereka, jangan piduk cari dosa-dosa mereka. Siapa yang cari dosa saudara dia Muslim, dia cari, Allah cari pula dosa dia. Allah tu bukan perlu cari, maksud Allah ambil dosa dia. Siapa yang Allah ambil dosa dia, Allah dedahkan walaupun dia buat benda tu di tengah rumah dia. Jaga ni. Benda personal orang kita jangan cakap. Dia ambil merompak ke apa, harta, kena harta dengan kita tuntut tak apa. Tapi benda dia dengan isteri dia, dia dengan pasangan dia, kalau kita nak cegah, kita pergi cegah kalau depan mata kita. Tapi pergi ambil gambar viral, bubuh di dalam internet, dosa itu lebih besar daripada dosa hak dia tu buat. Dosa sebarkan aib orang tu, yang tu lebih besar lagi. Itu yang saya selalu ulang. Orang mereka Nabi, ya Rasulullah, alastu ra'atan fi aqsal Madinah, wahai Rasulullah, aku sedang berasmara dengan satu perempuan di ujung bandar. Kami buat semua Rasulullah, tapi kami tak zina kan?
Maksud semua orang kata habis, dia buat dah. Nabi diam. Umar kata, qad satarallah law satarta, qad satarakallah law satarta nafsak. Allah tutup aibmu, kenapa kau tak tutup aibmu? Nabi tak suka benda. Ma'is bin Malik mari pada Nabi, dia kata, zina itu ya Rasulullah, fatahhirni, aku berzina wahai Rasulullah, bersihkan aku. Dia tak, Nabi tak mau tengok. Nabi tak mau tengok. Dalam riwayat Ibn Hibban, Nabi kata, keluarkan dia daripada aku. Saya nak bagi dia mengaku sini. Dia duk main mengaku juga, baru Nabi pergi hantar dia ni tak betul. Dia pun kata, min salihina, orang salih kami. Dia ni tak ada, dia ni orang betul, akal yang sempurna. Dia main juga. Nabi ambil dia takkan. Maksudnya Nabi tak suka benda gosip ni, ya. Sebab tu walladzina yarmuna al-muhsanat wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidu 80 jaldah. Orang yang mentomah orang muhsanat, tak ada bukti tuduh orang berzina, tak ada 4 orang saksi, sebab 80 rotan. Orang berzina berapa rotan kita sebab? Orang berzina, kalau sabit kes zina berapa rotan? 1000. Banyak kan? Berapa? 100. Orang yang tuduh, mana saksi? Kami 3 orang tengok, semua okey. Pengurusi masjid, tok imam, tok wilayah. Secara ketempat kita orang 3 orang 80 rotan dan belakang. Weh, kami tengok betul yo. Tak cukup saksi, tak payah bawa kes. Habaq kata mereka berduaan, berpelukan, berzina, kami tak tahu. Sebab tak cukup 4 orang saksi. Tuan-tuan, agak-agak ada orang 4 orang bagus punya duk tengok, mereka duk berzina, mereka duk relax berzina. Agak-agak ada tak? Maksudnya 4 orang saksi zina ni hampir tak mungkin boleh berlaku. Melainkan dia tu kaki zina hardcore punya, boleh zina dengan orang ni, hak jenis duk porno ni, yang tu mungkin. Maksudnya apa? Agama tak mau gosip ni. Agama tak mau gosip ni. Tak ada bukti, you silent. Ataupun you bawa, jangan kata tuduh orang zina. Tuan-tuan faham maksud saya? Bukan kata benda tu tak dosa, tapi agama tak mau benda ni jadi bahan masyarakat, bahan duk sembang-sembang ni. Agama tak mau yang ni. Nabi main kes, Nabi nak buang kes ni. Agak-agak agama suruh tapi ambil gambar, pergi bubuh dalam internet. Orang buat kerja tak senang. Agama suruh. Man satara musliman satarahu Allah yaumul qiyamah. Siapa tutup aib orang muslim, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Habis tu dia biar dia buat dosa. Ini yang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut di dalam kitab Al-Um tentang al-hisbah. Yang ketiga rukun dia, mestilah maksiat itu berlaku secara terang, kata dia. Kalau satu orang tu tutup pintu rumah dia, buat maksiat dalam rumah dia, jangan kita pergi buka cari, kata Al-Ghazali. Kemudian Al-Ghazali bawa cerita Umar bin Khattab, walaupun cerita itu dibincangkan oleh para ulama. Tapi dia kata, Sayyidina Umar masuk kepada rumah orang yang buat minum arak, kau tu kata lagi salah banyak pada kau satu minum arak. Pertama masuk rumah orang, tak ikut pintu, penuh mengintip. Ini salah. Aku buat satu, orang buat banyak. Sebab itu isteri kalau dia tak marah dengan suami, buat kerja tak, kita ada penyelesaian dia, tuntut fasakh sajalah. Tuntut fasakh saja. Suami kalau tak puas hati dengan isteri, bukan cerita pergi bubuh dalam tu. Tak puas hati kalau isteri curang, pergi li'an di mahkamah. Sebab suami ni peruntukan dia besar sikit, membabitkan maruah dia, takut anak dalam perut tu bukan anak dia, ada peruntukan li'an. Isteri tengok suami macam tu, buat apa nak berbual tu, malu diri dia, malu anak-anak dia. Saya bukan kata sokong suami tu, tapi agama tak suruh buat macam tu. Bubuh dalam internet, semua pakai ulas, padan muka. Mungkin dia ada anak, mungkin hari ni hang baran, mungkin 5 tahun lain benda lain.
anak-anak membesar. Ini semua perkara yang salah. Dan termasuk juga pihak berkuasa agama. Tak boleh bubuh benda ni. Hampa pergi buat operasi, bubuh dalam internet, tak boleh. Termasuklah juga wartawan yang tengok ni. Semua kes gosip peribadi orang pi ni ada skandal dengan ni, hampa buat cerita, hampa buat satu dosa yang berterusan dalam penulisan hampa. Ini dosa peribadi. Nak buat laporan orang terbang balok sampai balok jahanam rumah orang, ada pasal itu awam kena. Ini dia dengan Tuhan dia. Kalau kita tak perhati, apa ada surat taubat? Ini salah cara fikir. Setengah orang dia fikir ini setengah orang ini kerja dia. Dedahkan ada satu squad apa amal ma'ruf nahi munkar di sebuah negeri. Pitang ambil gambar orang duk buat asmara tepi pantai ke apa, masuk dalam ni, kononnya amal ma'ruf nahi munkar. Yang kau buat tu munkar. Ya memang mereka tu buat munkar, tapi kau juga buat munkar. Agama suruh tutup aib, kau pergi buka aib. Kalau kau nak buat macam tu, kau pergi cari tu perompak penyambung lepas semua tu yang rompak rumah orang supaya orang dapat elakkan. Itu ada kaitan dengan awam. Masyarakat kita ni dah terbalik. Kadang-kadang dosa yang peribadi itulah dia anggap buruk sangat, ialah salah. Tapi dosa awam ambil berpuluh juta je, relax dia pakai duk cium tangan lagi. Masyarakat yang songsang dalam hal yang seperti ini. Berkaitan dengan bab ni juga Datuk, yang mana netizen kita duk tengok yang selalu buat konten di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Kalau tadi itu isu suami isteri ni bergaduh, tapi ada satu lagi pula yang tengah masih sayang lagi ni. Kalau buang angin tu senyum-senyum lagi. Awal-awal perkahwinan ni ada satu trend yang mereka sebut unboxing. Unboxing ni macam kalau kita beli telefon dalam kotak lagi, kita buat video, kita tunjuk macam mana kita buka kotak tu satu-satu, keluarkan telefon, tunjuk cantik tak cantik. Jadi sebahagian pengantin ni, mereka nak tunjuk mereka ni punya sayang satu sama lain, mereka nak unboxing depan orang ramai, buat video, dia cabut sikit anak tudung dan sebagainya. Jadi trend dan melarat-larat. Ini penyakit seperti ni Datuk. Nasihat kepada yang suka buat konten TikTok, Instagram dan sebagainya. Ini Allah alam, ini satu zaman fitnah yang kita dulu tak ada kan. Zaman dulu-dulu, saya bukan kata zaman dulu bagus, kita pun bukanlah tua sangat kan, tapi kita lalui lah semua zaman ni. Masa dulu-dulu, orang dulu-dulu tu ingat, kalau nak telefon mak bapak, bukan semua rumah ada telefon, ada satu dua tempat ada telefon. Kena telefon dulu, pergi kedai tu kan, kedai tu kan angkat lah telefon tu. Ni siapa dia ni, anak sekian-sekian, satu kampung dulu kenal semua kan. Pasal apa nak cakap dengan mak boleh tak? Kalau telefon luar negara, bukit berapa dia habak? Bukit 5. Kedai tu pergi habak macam tu. Nak boleh cakap dengan mak dia tu, kena cakap dulu, kena kenal tu kedai tu dulu, ataupun tuan rumah tu dulu. Oh anak dia ni pula kena kenal, oh ni anak Pak Man ke, anak Pak Lang ke. Baru nak boleh bercakap. Zaman lama-lama berubah teknologi, kita everyday kita boleh contact, tak payah cakap sambil ceramah ni pun boleh update hantar kepada orang. Kemudian manusia jadi kegilaan mendedahkan diri dia. Apa yang dia buat sebagai satu fakhr, satu kebanggaan, sebahagiannya adalah satu kesombongan. Kesombongan nak tunjukkan aku ada yang apa yang hampa tak ada. Kan? Aku ada apa yang hampa tak ada. Dan sebahagian orang, kita mungkin habis masa kerana nak tahu hari ni artis ni pakai baju apa,
Hari ni artis ni pakai baju apa, dia makan apa, bilik dia macam mana. Duk kalau bilik dia apa, bilik kita tu ada. Bilik dia cantik warna apa. Manusia busy dengan urusan orang lain. Kemudian dia terpengaruh, dia pun teringin nak macam tu juga. Nak update ataupun nak upload konten-konten yang boleh mendapat likes yang banyak. Fitnah ni kena pada orang awam, kena pada orang agama juga. Semua pakat buat di dalam di dalam TikTok, dalam apa, ada mana saya tak tahu penceramah. Ada penceramah tu kalau nak ceramah kena jokoh dulu. Bagi orang terkejut. Kan? Kita pun heran tu apa. Tapi cara nak konten nak bagi, ada yang macam-macam lah cara, macam-macam buat. Allah Alam, kita ni kuno sikit. Saya ni taklah kata duduk kampung je, pernah duduk juga London, Wales semua pernah lah. Tapi mungkin tak begitu pandai lah cakap-cakap, tapi saya duduk tengok lah juga orang buat ni. Tak apa. Tapi kadang-kadang mereka melampaui daripada dedahkan apa yang mereka makan. Tak apa lah sekali-sekala macam sembang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Tuhan kamu nak cerita dengan pengajaran, it's okay. Tapi sampai nak didedah diri isteri, apa yang isteri dia, sampai orang tengok teringin kat bini dia. Supaya orang nak tengok, buka sikit-sikit kan. Kita tahu Boxing Day ni unboxing kan? So dia di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW kata, la tubashshirul mar'atul mar'ata fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Nabi kata, jangan satu perempuan tengok satu perempuan lain kemudian dia sifatkan perempuan itu kepada suami dia macam suami dia tengok perempuan tu. Dia duduk orang perempuan sama-sama mereka, dia cerita tentang perempuan ni. Dia kata isteri dia tu ataupun dia tu badan dia langsing, kulit. Suami dia dengar terliok kan, macam tu lah. Ka'annaha yanzuru ilaiha, seakan-akan dia tengok. Nabi tak bagi perempuan duk pergi cerita, melainkan tujuan cerita dia, yang duk cerita kat aku siapa, nak suruh abang ambil dia lah, buat doa, bagus lah kan. Kalau dia tujuan macam tu. Kalau tak ada tujuan yang macam tu, dia tidak boleh sifatkan tentang tubuh orang lain kepada suami dia. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari tadi. Kenapa? Kerana itu akan mengundang, membangkitkan syahwat suami dia terhadap orang yang bukan dia nak nikah pun. Agak-agak hak pergi buat, buka sikit-sikit tu, merangsang orang lain dah, menimbulkan keteringinan orang lain dah. Tak kira lah pada mana juzuk pun. Ini semua karut, bermain dengan media sosial yang telah melampaui batas. So kita orang pun duk tengok. Tuan-tuan, semua kita sama lah, kita semua duk ada benda ni. Kita pun kadang-kadang orang hantar nak tengok juga kan. Ni hang tengok ni, tu dah tambah pakat banyak grup grup tu bubuh grup. Sebab tu kita sebahagian grup ni kena left bang, kena kurangkan pelibatan grup-grup yang tak perlu ni, belah bang lah. Kadang-kadang tak ada faedah pun. Ada kita pagi-pagi doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amalan yang ilmu yang bermanfaat. Ilmu banyak yang kita tengok ni tak manfaat apa pun. Bukan tuan-tuan, saya pun terlibat dalam hantar benda apa, kita pun nak teringin nak tengok juga. Tengok tak ada apa yang kita dapat manfaat daripada benda tu kan? Melainkan kemarin saya tengok benda yang walaupun tak manfaat, tapi manfaat di sudut menggembirakan hati. Cerita Doremi Piramli tu yang dia pergabungkan dengan satu video tu. Dia kata kalau nak tipu pun biarlah yang possible, jangan yang impossible. Yang tu Piramli tentu dia bagus lah. Dia telah bagi amaran awal
Terima kasih banyak. Ahsanallahu ilaika fadilatul syekh. Jadi alhamdulillah berakhirlah kita punya sesi soal jawab majlis ilmu bersama dengan Sahibus Samahah Datuk Mufti kita. Insya-Allah dan sebahagian soalan-soalan lagi kita akan anjak dalam siri jelajah ziarah masjid yang berikut pula, dan kita nak ingin pesan kepada hadirin hadirat dan juga yang menonton video kita ini, bagi sesiapa yang ada persoalan-persoalan agama, boleh email ke Jabatan Mufti ataupun hantar sahaja mesej di Facebook Jabatan Mufti, dan kita akan mengumpul, menyaring soalan-soalan yang sesuai untuk kita keluarkan jawapan. Kerana kita ada unit yang kita sebut sebagai Lujnah Tawdihul Ahkam yang akan menyaring soalan-soalan untuk menjawab segala permasalahan yang dibangkitkan oleh masyarakat. Dan kita juga ada ahli panel syariah Jabatan Mufti yang mana kita himpunkan para asatizah, guru-guru, ustaz-ustaz di seluruh negeri Perlis ni. Kita duduk bersama, kita bentang apa-apa kajian tertentu, dan kita akan angkatkan pula ke pihak ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis, lalu dibincangkan tentang beberapa perkara. Daripada situlah keluarnya fatwa. Jadi jika tuan-tuan perempuan ada apa-apa persoalan, boleh panjangkan ke situ, insya-Allah kita akan keluarkan jawapan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati majlis kita ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu, dan siri-siri ziarah masjid yang berikut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridai perhimpunan kita, dan sama-sama kita membaca tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi